InsyaAllah Ibrahim, tak Okey, apa boleh. boleh Hmm. Okey, hari ni kita punya uh, sesi pembelajaran kita teruskan dengan Ichimoku Trading Strategy. Jadi Ichimoku ni merupakan indikator yang siapa yang tahu pakai, insya-Allah dia sangat berguna sebab dia banyak menceritakan mengenai kita punya ada banyak benefit dia sebab. Jom kita tengok. Jadi untuk indikator CFF dia Ichimoku ni kita gunakan default setting kan di semua pair, tak kisah pair baik Bitcoin ke, pair oil ke, pair gold ke, forex ke, index ke, semua kita kita pakai default setting. Sebab apa? Default setting ni dia sudah apa kata sudah diuji berapa kali, banyak kali. Bukannya nombor-nombor tu dia ada maksud dia. Maksudnya indikator ni sudah betul-betul daripada test, dan ini setup yang apa indikator ni sampailah di indikator ni yang tuan-tuan nampak di MT4 ataupun di trading view tu lah. Jadi sejarah dia panjang. Nak cerita satu persatu kita kena masuk kelas VIP kita lah. Jadi nak masuk kelas VIP tu boleh PM kita punya customer support Cik Firman. Cik Firman. Hmm. Jadi untuk indikator ni kita apa yang saya faham lah, apa yang selama ni saya pakai. Saya faham bahawa indikator ni dia merupakan all in one indicator. Kenapa all in one kita panggil? Sebab dari indikator ni kita boleh kenal pasti trend, support, resistance, entry point, stop loss, trade profit, break even. So semua uh, SOP dia ni dah dihuraikan, telah orang kata dah telah dikaji lah CFOF lah. Hmm. Dia bukannya apa macam indikator yang kita gunakan untuk entry saja, ataupun ada indikator kita nak guna dia sama ada boleh hold lagi ataupun tak, macam RSI kita boleh tahu yang kita nak trend, kita nak hold ikut trend ke macam mana kan. So kalau Hmm. stokastik tu lebih kita macam nak tunggu dia swing daripada 20 atas tu, kita akan jadi cari entry buy. So Jimoku ni semua all in one kita boleh belajar lah. So jadi selain pada tu Ichimoku ni sesuai untuk digunakan di kebanyakan time frame, di semua time frame lah, M1 pun boleh pakai, dan juga di semua pasaran kewangan. Jadi apabila kita sebut sebuah time frame ni tak semestinya uh, macam apa kita kata, kalau orang kata orang tua-tua yang trader atau otai kata better pakai H1 dan H4 ke atas lah untuk semua indikator, yang mana dia lebih lebih follow kita punya dia punya apa ni, macam dia punya candle tu ataupun dia punya bacaan tu lebih kukuh lah, sebab dia akan ikut trend. Jadi time frame lebih kecil kita boleh gunakan sebagai entry point, yang mana untuk lakukan Ichimoku ni banyak SOP dia yang tuan-tuan boleh belajar. Alright, jadi kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan boleh tinggalkan di ruangan komen, insyaAllah kita boleh jawab. Betul. Apa benda tu kita boleh tolong tuan-tuan dan perempuan sekalian. Okey, apa tu? Sampai bercerita sikit apa yang ada dalam Ichimoku. Alhamdulillah. Okey, Ichimoku ni dia adalah awan. Awan dia adalah kira apa indikator yang menggunakan awan. Okey, di mana dia ada bearish dengan bullish cloud lah. Okey, dia ada seolah-olah macam cumulonimbus lawan cumulus, kalau tuan-tuan belajar geografi dulu kan. Dia awan nipis tu dia berada di bawah, awan yang terbang cumulonimbus di atas. Okey, itu istilah kita siap faham betul lah. Okey, dia simple je. Kalau tuan-tuan tengok awan yang menurun warna merah tu kan. Yang warna merah tu dia adalah awan downtrend. Maknanya trend sedang mencari arah untuk turun. Okey, kalau awan hijau tu maknanya awan naik lah, untuk dia nak bertukar arah menjadi uptrend. Okey. Price dalam awan. Okey, market sideways kita tak galakkan trade. Maknanya dalam awan tu kata price kita ataupun indikator ataupun kita punya candle berada di dalam awan, contoh seperti di sebelah tu kan, maknanya market tengah sideways, kita tak digalakkan untuk trading. Okay, Dalam maknanya ni. jangan, sebab anytime saja dia boleh berubah arah. Kita tak digalakkan. Okay, kalau price keluar awan, signal buy, maknanya dia keluar daripada awan, kita standby untuk buy ataupun sell lah. Price reject awan, kita entry. Nampak tak? Kita tengok. Okay, itu kita kena combine. Simple saja. Contohnya ni kalau keluar awan dia break atas line awan ni, kita boleh instant buy lah. Misalnya macam tu setup dia. Kita boleh hold Betul. lama, letak kita punya BE, buat BE kat sini. Buat BE kat situ juga ya. Betul. So buat BE ikut kita punya awan ni lah. Dengan BE tu maksudnya kita close position. Macam tu setup dia.
Jadi macam sebab apa kita tak digalakkan trade lawan. Kalau tuan tengok kat sini walaupun ada orang kata ada satu candle engulfing dekat engulfing berapa candle sih Faiz, banyak Betul, banyak. banyak candle dan ramai seller sudah entry sell dia di sini. Tapi sebenarnya kalau ikut Ichimoku punya SOP, kita tak digalakkan trade di dalam awan. So nak kata dia SOP ni dia sebab apa macam dia dah diuji lah, maksudnya sekiranya price masuk dalam awan ni kita jangan elakkan trade sebab kita boleh kena stop loss kan. Biasanya orang entry dalam candle ni dia lepas tak stop loss kat atas ni kan. Jadi bila kita entry kat sini, alamak harga naik balik. So tak cantik. Tak cantik. Tak cantik. Lepas tu bila keluar daripada awan baru kita masuk balik dengan SOP buy kita lah sebab dia jadi uptrend kan sifat. Dan Betul. price naik lagi atas lah. Itu dia. Dan seterusnya kita akan tengok line-line yang ada dalam Ichimoku ni apa dia. So kita ada 3 line utama dalam Ichimoku, Tenkan-sen, Kijun-sen dan juga Chikou-sen. So Tenkan-sen ni merupakan bahasa Jepunnya line yang cepat lah, line yang sering berubah, yang berputar sebabkan dia menggunakan MA yang cepat lah 9. So dia lebih cepat ikut react ikut pergerakan harga. Dan Kijun-sen ni baseline ataupun reference punya line. Kita bahasa Melayu kita panggil pengukur aras lah. So dia menggunakan MA26. Dan kalau tuan-tuan perasan MA26 dan MA9 ni kalau kita buka candle daily macam cantik lah. Sebabkan dalam sebulan kita ada 26 candle untuk trade. Dan di dalam 9 ni biasanya dalam seminggu lah. Seminggu untuk kita buat nak tentukan trend dalam masa terdekat dalam 9 hari. So ini resepi Ichimoku lah. Kita tak perlu tukar, tak perlu risau. Dan untuk gunakan Ichimoku punya line 3 line ni standard saja macam kita menggunakan MA crossover ya. So kalau Tenkan-sen cross Kijun-sen ke bawah macam ni, biru Tenkan-sen kalau biru lah sebab dia bergerak cepat. Kijun-sen ni dia lambat sikit. Jadi apabila dia bergerak tu dan kita boleh kata dia akan turun lagi lah sekiranya Kijun-sen ni di bawah Tenkan-sen warna biru di bawah merah. Jadi next point kita boleh entry sell. So kalau ikutkan kita punya result kat sini dia turun jauh lah sampai dia price naik balik ke atas. Sampai kat sini dia batal balik baru kita boleh cut ataupun kita masuk SOP buy pula di area sini. Untuk Chikou-sen biasanya lagging span lah, lagging kat belakang ni. So untuk lagging ni biasanya orang tak pakai sebab kalau kita menggunakan Chikou-sen ni biasanya nak cari signal tu nak comply semua SOP ni melambat lah. Tapi signal yang dapat yang keluar tu biasanya sangat-sangat berkualiti. So apabila kita kata signal berkualiti ni maksudnya kita tak perlu risau sangat lah pasal stop loss. Jarang kena stop loss lah. So Chikou-sen ni kalau kita implement dalam kita punya trading dia akan jadi signal jarang-jarang keluar tapi berkualiti. Sebab tu kalau setengah trader untuk Ichimoku ni dia tak gunakan Chikou-sen. Biasanya Chikou-sen warna hijau yang kat belakang kalau tuan-tuan buka MT4 tu ataupun dekat kita punya trading view kan, kat situ ada. Supaya bercerita sikit strong signal. Ini Boleh je boleh. Ini kalau kita gabunglah awan dan juga line tadi. Okey, saya cerita Okey. sikit. Okey, tuan-tuan. So buy tuan-tuan, strong signal buy apabila price berada di atas awan. Nampak awan merah yang tu kan, price berada di atas dia. Maknanya price dah break awan, bukan berada di dalam awan Dia break awan tu, dia keluar pada awan. Okey, ini Tenkan-sen cross Kijou-sen. Maknanya biru cross Biru atas merah lah. Biru di atas merah nampak. Bila elok awan tu price keluar awan, biru pun dia terus atas merah. Maknanya strong buy. Memang strong buy tuan-tuan. Nampak dia naik sebatang macam tu. Maknanya bila elok keluar awan tu biru pun berada di atas merah. Memang strong buy. Time tu tuan-tuan boleh hentak buy. Insya-Allah dia susah nak patah balik dah. Sebab SOP dua-dua dia ikut kan, insya-Allah. Macam tu. Ini peluang entry lah. Kalau dia keluar balik awan kena satu candle buy solid. Bila dia betul bila kata bila kata Tenkan-sen ni dia cross kat bawah, dia masuk balik merah, tuan-tuan letak dekat situ, tuan-tuan boleh letak
boleh cut kat situ, maknanya cut profit kat situ kan, cut Hmm. BE kat situ. Hmm. Okey, bila dia masuk dalam awan tu, maksudnya market tengah sideways, better relax dulu. Relax dulu. Kalau tuan nak re-entry, tunggu dia keluar pada awan tu Lot dan tengkan maknanya warna biru tu cross atas merah balik. Sama je SOP sama tadi, SOP ya. tuan boleh re-entry buy. Hmm. Simple je. Betul. Dia lambat sikit tapi kalau betul-betul ada dua SOP tu, tuan-tuan jangan risau lah. Memang profit lah. Dan Teknik stop loss simple biasanya ni. kita letak atas awan ni lah. Atas awan, sikit pada awan. Betul. Ataupun tuan boleh follow line merah ni, Kijun Sen lah. Maksudnya dia akan jadi macam kita punya trailing stock pun cantik. Kerana agak masih naik, kita letak kita punya stop loss kat atas ni. So untung dah kita dah lock kat sini. Sampailah take profit kita kan CFF. Simple je pakai strong signal ni. So strong signal ni, price berada di atas awan. Ini menunjukkan strong signal untuk buy, market uptrend. Dan juga Tenkan-sen cross Kijun-sen ke atas. Ini MA oscillator tu. MA pastikan dia break. Dia follow SOP ni untuk strong signal buy. Dan untuk strong signal sell pula, kita tengok bila price berada di bawah awan. Contohnya kat sini, price dia cross di luar awan dan line biru di bawah line merah. Kat situ kita boleh entry sell. Ini menunjukkan strong signal, rejection. Kalau macam sini strong rejection. Ini pun kita boleh guna instant signal SOP. Dan kita insyaAllah boleh hold lama selagi mana awan price tak masuk balik awan. Kan? Simple je. TP kat mana? TP biasanya kita guna apabila MA ni bersilang balik lah. MA bersilang balik contohnya kat sini. Kat situ kita boleh gunakan untuk TP. Okay. Macam mana dengan medium signal lah Sifat? Macam mana Sifat? Okay, untuk medium signal ni signal yang orang kata sederhana lah, nak kata kuat nak kata lemah tak lemah, memang dia lebih kepada boleh entry. Okay, betul Sifat? Alright, untuk medium signal ni apabila price berada di dalam awan. Okay, bila price berada di dalam awan, bermaksud dia berada dalam keadaan sideways, betul eh? Okay, Tenkan-sen cross Kijun-sen ke atas. Walaupun masih berada di dalam awan, tetapi kita lihat di dalam awan tu juga, price Tenkan-sen tu ada biru lah. Sebenarnya kita biru tu cross line merah tu. Adakah kita boleh entry dekat situ? Persoalannya boleh tetapi tidak strong. Sebab apa kita nak dia keluar awan? Kalau tuan-tuan perasan bila dia keluar awan, itu adalah candle kapit dan memang candle kapit ni continue untuk buy. Kita boleh combine dengan candle lah. Maknanya tunggu dia keluar awan itu lebih baik, lebih better. Okay, kalau tuan-tuan nak entry tu boleh. Tapi stop loss biar kecil di bawah tu, nipis. Tapi kalau dia kena, insyaAllah boleh pergi jauh. Sebab dia continue pattern dan dia bergerak di luar awan. Okay, tapi tidak berapa digalakkan lah. Tapi masih boleh. Ikut tuan-tuan punya money management masing-masing. InsyaAllah. Okay. Jadi siapa yang ambil trade buy time kat sini, orang kata dia ni orang kata ada risiko lah untuk kita trade ambil buy kat sini ya. Dan seterusnya untuk medium sell macam tadi SOP, apabila price berada di dalam awan dan Tenkan-sen cross Kijun-sen ke bawah kat sini, dia patah balik dan kita terus sell lah. Kat sini kalau kena SOP ni alhamdulillah profit. Tapi sekiranya tak kena menangis je. Tak kena menangis je. Kan kita tak tahu kalau dia cross kat dalam ni menunjukkan market biasanya nak sideway. So makin dia walaupun dia jadi turun kejap, lepas tu dia naik balik S5 tu. Dia test balik. Teriak 3 hari. Teriak 3 hari. Macam semalam lah JPY naik petang. Arun. Nak pergi signal tu. Tak apa ni. Yang Pak Karim. Pak Karim. Ini cerita weak signal pula Sifat macam mana? Okay, untuk weak signal, buy apabila price berada di bawah awan. Price berada di bawah awan. Maksudnya dia tak masuk awan pun lagi. Dan masa yang sama, Tenkan tu dia cross merah tu. Macam kat situ. Itu sangat lemah tuan-tuan, sebab yang sebenarnya dia kena pastikan price keluar awan. SOP pertama dia price mesti keluar awan. Tapi ni untuk orang yang betul-betul dia nak entry lah. Tapi mungkin dia entry, dia combine dengan teknik dia sendiri. Mungkin dia tahu support resistance ataupun supply demand, dia boleh entry. Tapi tak digalakkan. Itu saja. Mungkin scalping 5-10 pip boleh lah. Sebab betul, kita risau dia patah balik dengan begitu kuat. Disebabkan SOP yang senang lah. Di bawah awan ni, bila price di bawah awan ni, kita fokus setup sell.
Jadi kalau price keluar awan ni, kita akan fokus setup buy. Simple je SOP dia. Fokus setup sell, fokus setup buy kalau price keluar. Ya. Okey, ni kalau weak sell signal pula. Contohnya weak sell signal, price ada di atas awan. Price di atas awan. Dan juga line biru mula trade di bawah line merah, kita entry sell. Entry sell atas sini dapat 5-10 pip, dia melantun balik. Kadang-kadang tu memang dia akan terus sambung penurunan. Tapi bila contohnya kat sini, kalau ini menunjukkan nak tak nasib baiklah, contohnya ini maksudnya sangat-sangat risiko lah. Dia patah balik. Bila patah balik, kena stop loss dan kita pun rugi. Ini sebab tu kita untuk Shimoku dia ada beberapa setup, strong, weak dan medium. Jadi kita galakkan tuan-tuan cari strong signal lah untuk lebih profit. Tapi kalau tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan buat, kira memang mahir lah combine indicator line ke apakah, insyaAllah boleh gunakan pemahaman tuan-tuan tu insyaAllah untuk buat profit. Kadang-kadang tu mungkin dia tak perlukan pemahaman indikator sangat. Kadang-kadang mungkin untuk rujukan saja. Kalau tuan-tuan rasa macam tu, dipersilakan untuk follow signal mana-mana sajalah, weak ataupun medium ataupun strong. Jadi untuk permulaan ni memang kita galakkan tuan-tuan untuk pakai strong signal sajalah, iaitu bila price di atas awan, terus cari SOP buy. Dan kalau price trade di bawah awan, kita cari fokus setup sell, terutamanya apabila berlaku cross, MA cross. Kat situ insyaAllah tuan-tuan boleh dapat profit yang begitu banyak. So, satu je pantang Ichimoku ni. Apa dia survive? Apa dia? Tuan-tuan perempuan boleh tinggalkan ruang komen. Tak tahu pantang dia siapa dia? Kita bagi 5 saat. Ni bukan pantang berpantang ni sebenarnya. Pantang Ichimoku. Dia Ichimoku. awan ni apa pantang awan? Pantang dia adalah itu saja. Pantang dia adalah dilarang trade bila price dalam awan. Sebab apa? Apa jadi gitu? Sebab awan punya pantalangan ni macam tu, sebab kapal terbang kalau masuk awan dia bergegap. Dia bergegap maksudnya bahaya tuan-tuan. Jangan masuk dalam awan. Okey? Okey, bila keluar awan baru kita nampak destinasi TP kita ke mana semua, nampak tak? Sebelum masuk dalam awan tu, sebelum masuk dalam awan, sebab apa kita bagi weak signal, tak bagi entry? Sebab apa? Sebab dia tak tahu lagi masuk dalam awan tahu boleh keluar ke atas, patah balik jatuh ke bawah. Macam itulah konsep awan ni sebenarnya tuan-tuan. Jadi keluar awan dulu lebih selamat. Okey? Keluar awan kita pergi menuju langit yang cerah. Tak sabar ni kapal terbang. Jangan trade di dalam sideway tuan-tuan. Itu sajalah sebenarnya merapu lebih. Tak sabar ni kapal terbang nampak. Tak sabar ni kapal terbang. Ni macam macam terbang pula kan. Aduh. Ya Karim. Jadi ibu hari ni kita akan kongsi dalam grup support kita Fat Giant secara percuma saja. Jadi tuan-tuan nak join, sila message kita punya customer support lah. Boleh scan menggunakan QR code masing-masing, ataupun boleh pergi ke nak join channel mfmtv.whatsapp.my. InsyaAllah message kat situ, kita punya customer support kita, Cik Firman akan bantu tuan-tuan dan perempuan untuk create account. Okay, so jom kita tengok carta C4F macam mana. Ada tak setup signal, setup buy. So bagi saya sekarang ni kita tengok di Euro USD H1 lah. So H1 strong downtrend lah. So apabila harga strong downtrend, kita fokus setup sell. Jadi untuk fokus setup sell, tuan-tuan tengok ni MA cross MA cross, dan apabila price dari reject awan ni, kita boleh tahu yang insyaAllah, dan biasa tunggu confirmation lah yang bahawa satu lagi line akan keluar, iaitu candle merah. So apabila candle merah ni keluar kan tuan-tuan, dia akan jadi macam tu lah, dia akan berlaku rejection, kita akan entry sell kat sini lah. TP kita dekat kawasan support, kat situ dah cukup sebabkan ini menunjukkan price downtrend, dan ini dan seterusnya insyaAllah dia akan follow downtrend lah, disebabkan oleh peraturan SOP Ichimoku ni. Dan kalau tengok tuan-tuan, memang kita boleh hold lama dengan menggunakan teknik SOP Ichimoku sekiranya dia beri kawasan support lah. Macam kalau tuan-tuan menggunakan naked chart, kita boleh tahu ini adalah kawasan support. So selain daripada RSI, kita boleh gunakan jugalah Ichimoku ni untuk menentukan kawasan support ya. So sekiranya kawasan support ni sudah break, kita tahu yang kita boleh hold lama kan. So apabila kawasan support break, ini pun resistance sebelum ni, previous resistance area kita tanda siap-siap.
So dia tak mampu break high, dia break ke bawah. Tuan tengok SOP Ichimoku macam mana. Dan dia break ke bawah. Selagi dia tak masuk awan tu, kita boleh hold. Jadi berapa banyak tip kat sini. Contohnya kita entry dekat, dia break sebatang kat sini, kita entry kat sini. So kalau kita close katakan part dia masuk awan balik ni, kat sini kita boleh, kalau TP pertama kita boleh dapat 50-60 pip. Yang seterusnya bila price masuk balik dalam awan ni, kita boleh close dalam kat sini lah 180 pip. Begitu banyak sekali. Dan ini peluang re-entry tadi. Dan dia break ke bawah ni, kita boleh terus sell. TP kawasan support yang senang menggunakan konsep gabungan antara Ichimoku dan juga support resistance. So kat sini tuan-tuan boleh entry semula. Dia price reject semula, kat sini kita akan entry. Kalau ikutkan support resistance kat sini lah, kawasan support yang terdekat 40 pip. Tapi sekiranya dia hold, tuan-tuan TP dekat sini dia dapat dalam 65 pip. Ini Ichimoku yang simple. Dan kita tunggu price action malam ni macam mana. Sebab kalau ikutkan daily masih strong sell. Daily masih strong sell. Jadi di H4 kita boleh fokus setup sell. H1 pun fokus setup sell. So kita kena tengok di time frame bila lain. Contohnya di M50 ni. So M50 ni kita nampak yang price sedang naik. Apa yang kita perlu tunggu adalah price untuk masuk balik ke dalam Ichimoku awan yang di bawah ni lah. So next target, sekiranya price dia keluar balik kat sini, kita akan buat sell punya ni. Dia akan jadi sell setup yang kuat lah, insyaAllah. Okey, untuk Euro USD memang kita nampak kalau menggunakan time frame daily H1, H4, kita dapat tahu yang bahawa semua pair ni sedang di dalam downtrend yang sangat kuat. Jadi kita fokus M15 untuk cari setup sell. Jadi macam kita belajar tadi, SOP sell adalah tunggu dia exit kita punya awan, keluar balik awan kat sini dengan satu candle sell, insya-Allah kita boleh entry sell semula dengan insya-Allah kita boleh dapat dalam 20-30 pip lah. So kalau tuan-tuan menggunakan daily, tuan-tuan boleh tahu lah kat mana tuan-tuan nak take profit. Mungkin dalam dia ada area dia kat sini, kita boleh take profit. So ini adalah kawasan support dia lah. Kalau tuan-tuan tengok Ichimoku, ini adalah kawasan resistance dia dulu, dan ini jadi support, dan ini adalah area yang dia boleh sampai semula. Okey, ni kita target lah untuk sampai di daily. So kalau tuan-tuan dapat setup sell, insyaAllah boleh hold sampai ke area situ. Supaya boleh tunjuk satu pair CFF menggunakan Ichimoku ni macam mana? Boleh C4S. So Okey. macam saya So, tadi, saya akan buat okey, sebelum tu tuan-tuan kita review sekejap untuk yang signal kita bagi tu. Kita nak tengok signal kita bagi tu dengan matching dengan Ichimoku. Saya buat lain pendekatan sedikit lah. Sama aja dengan C4S sebenarnya. Okey. So AUD CAD. Okey, AUD CAD ni tuan-tuan lihat, saya nak kena tukar color lah C4S sebab dia tak nampak warna hitam. Warna putih. Okey, tuan-tuan nampak ya. Alright, so tuan-tuan kita ada bagi signal hari tu ya untuk buy. Okay, buy. Sekarang tapi signal saya bagi bawah awan. Alamak. Maknanya tak berapa nak kuat. Okay, tapi tak apalah. Okay, memandangkan price sekarang masih duduk naik. InsyaAllah tuan-tuan boleh hold lagi. Sebab apa? Kita masih boleh. Okay, so sebaik-baiknya ya tuan-tuan nak entry ni, tunggu price ni yang biru ni, candle ni dia keluar awan. Sekarang ni insyaAllah dia akan naik sebab saya gunakan support dan system punya teknik kan. So kalau nak combine dengan Ichimoku ini, dia elok tau. Kalau dia close kena hijau, continue pattern, insyaAllah dia akan keluar sebatang tuan-tuan. Sebatang ni berada di atas awan. Betul tak? Berada di atas awan dan insyaAllah tuan-tuan biru ni pun akan kembang ke atas. Kalau biru ni kembang ke atas, candle ni close di atas awan, maka tuan-tuan boleh buy, boleh hold lagi sampai atas ni. InsyaAllah. InsyaAllah, okay? Just saya nak share apa yang boleh combine sikit. Saya akan tunjuklah mana-mana setup yang ada. Okey, so tuan-tuan, ini untuk okey, ini kita ada bagi untuk ni, maknanya price dia, okey, kalau dia break bawah ni maknanya dia akan sampai turun bawah lah. Kalau dia break atas dia akan ni. Nampak tak? Dia tak break atas kan, baru ada di pokok kan. So dia tak break lagi, maknanya saya kata kalau dia break sini dia akan naik turun kan. Okey, maknanya sini sekarang dia berada di kawasan ini. So adakah dia akan turun? Okey. Turun tak turun sebenarnya tuan-tuan bila macam ni dia naik okey, dan kalau dia reject kawasan ni di mana biru ni berada di bawah awan dan mengembang ke bawah, bermaksud tuan-tuan boleh hold lagi. Okey, ni just sekali lalu sajalah. Saya nak tengok kan. Okey. Ini juga macam tu. Okey, saya bagi signal hari tu sini. Maksud masih berada di dalam awan. Tak cantik sebenarnya tetapi apa yang saya bagi sebab dia ada continue area. Okey, ini sepatutnya entry dekat sini lebih cantik.
Dia dah keluar awan, okay, dan di mana biru ni dia merah, biru nampak ni, biru dia jauh daripada merah. So insya-Allah tuan-tuan, dia cantik dia pergi. Tapi dia masuk balik. Nampak biru ni bercantum semula dengan merah ni kan. Dia bercantum, bermaksud tuan-tuan TP tuan-tuan kat sini boleh buh BE lah hari tu. Saya cakap kat area sini boleh tak BE. Okey. Okey, kita tengok yang pair kita dah signal. Yang pair kita tak bagi signal lagi. AUD USD. Okey, untuk AUD USD, okey, macam mana kita nak tahu tuan-tuan benda ni? Okey. Kejap ya tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Okey, ini dia. Okey, sekarang ni tuan-tuan, kita tengok. Okey, price sedang berada di mana tuan-tuan? Price sedang berada di bawah awan. Okey, di bawah awan. Bila price berada di bawah awan, tidak cantik ya tuan-tuan nak trade. Tetapi okey, macam ni, kalau price break di bawah awan boleh trade sebenarnya. Tetapi dia kena keluar awan yang mana? Yang warna biru ni dulu. Macam ni, keadaan dia macam inilah, kita ambil call back kan. Bila dia keluar dengan sebatang ni, okey, bila dia keluar dengan sebatang, dia keluar awan tau dengan sebatang merah, dan di mana biru ni berada di bawah merah dan mengembang, maka dia akan turun. Selagi mana dia tak cantum, bila sampai cantum ni, tuan-tuan boleh tak take profit dekat area sini. Okay, boleh cut loss kat sini. Okay, lepas tu boleh re-entry lagi tak tuan-tuan? Selagi mana dia belum patah balik kepada awan, tuan-tuan boleh re-entry balik. InsyaAllah dia masih turun. Sekarang SOP dia macam mana tuan-tuan? Adakah dia masih turun? Okay, tuan-tuan tengok dulu, adakah dia berada di bawah awan? Dia berada di bawah awan, tetapi tuan-tuan lihat biru ni macam nak kuncup. Biar dia mengembang dahulu dan berada di bawah awan, tuan-tuan boleh re-entry. Okay? Buat masa sekarang lebih baik cut dulu. So, profit ambil kat sini. Ini pun dah kira berbaloi. Okey, kita ambil contoh yang baik. Contoh yang baik. Kita pergi ke belakang. Untuk kita ambil DH1 contoh. DH1. Kita ambil contoh yang baik. DH1. Okay. Alright. Contoh yang baik adalah, kita tengok sendiri tuan-tuan. Okey, di sini nampak price keluar awan. Price keluar awan. Dan di sini kita tengok ni memang mengembang daripada tadi ni. Dia mengembang dah. Sini benar signal dia tak apa cantik lah sebab price nak masuk ke dalam awan. Tetapi dia berkembang tadi weak signal lah. Tapi di dalam ni pun sama. Okey, price berada dalam awan dan tapi dia mengembang. Okey, ni medium signal. Okey, yang strong signal dia di sini. Sebab apa tuan-tuan, bila dia dah keluar betul-betul dekat area sini, nampak ni dia keluar kan. Ini biru ke merah masih mengembang, ini biru masih berada di atas merah, tuan-tuan boleh hold. Tetapi tak boleh hold banyak lah sebab kat sini dia dah tutup macam tu. Okey, ini pun cantik tuan-tuan. Dia price masuk balik dalam awan dan dia keluar. Dia keluar, lepas tu biru ni di bawah merah. Tu tuan-tuan boleh hold sampai dia masuk balik. So, TP tuan-tuan dekat area situ. Baik tak? Betul-betul Zafar. Macam tu lah. Mantap. Boleh pergi Jepun Zafar. Boleh fly. Aduh. Okey, seterusnya selain daripada tu kita cuba tengok gold macam mana pergerakannya. So untuk gold, kalau tuan-tuan tengok semalam, kita dapat tengok price dah turun . So kalau kita kena trendline pun kita dah faham kenapa price nak turun. So sebab dia break kita punya trendline saja, dan dia break dengan sebatang, maksudnya sell signal sangat kuat, jadi price turun. Tapi sebelum tu Ichimoku ni dia dah bagi dah C4F signal nak turun. So macam mana C4F dia bagi Ichimoku ni, dia bagi signal untuk turun, kita dapat tengok kat sini. So dekat atas-atas ni dia sudah berlaku pelemahan. Kalau tuan-tuan tengok dia punya awan ni, awan yang makin mengecil, dan dia sudah tukar awan merah. Dan apabila awan merah dia masuk dalam awan, dia turun dan reject kali pertama, dan ini kali kedua dia berlaku rejection kat sini. Biasanya Ichimoku trader dah buat entry sell. Sampai sekarang dia pun masih hold. Okay, untuk re-entry kita akan tengok di M15. So sekiranya dia keluar balik dalam M15 ni lagi seminit biasanya Ichimoku trader dia akan gunakan dia akan entry apabila kalau ada candle sell lagi 1 minit. Ada candle sell, InsyaAllah kita boleh instant. So semua kita tunggu kalau candle sell dan dia close di luar awan ni, InsyaAllah kita boleh letak sell, setup live. Alright, kita standby short position 37 saat. Kalau boleh kita nak body ada close di luar awan tu lebih pada sebatang lah. Kalau dia masih dalam awan juga macam ni sekarang ni 27 saat ni, dia tak comel sangat lah CPF untuk kita entry sell. Sebab apa? SOP yang pertama kita kena ingat, jangan trade di dalam awan. Kena tunggu dia keluar awan. So 14 saat, adakah dia mampu close di bawah awan CPF?
Sama-sama kita nantikan 7 saat reply lagi. di kawasan di PM dia orang komen Hmm. So, 1 saat dia bagi saya. Tuan tengok sini, adakah dia sudah keluar di luar awan. So, kita boleh letak set up sell lah. Contohnya kat situ kita boleh set up sell. Stop loss kita di atas ni kalau kena tak ada rezeki lah kita. Okay. Kita punya TP kita tengok di H4. InsyaAllah kita boleh hold sampai ke area sini. Sebab pos ni pernah jadi satu resistance kalau ikut Ichimoku punya SOP. Jadi untuk SOP resistance dan juga tak mana kita nak target stop loss ataupun take profit ni, insyaAllah pada minggu depan kita akan cuba untuk uraikan. So minggu ni kita lebih set up macam mana cara set up sell, dan insyaAllah pada minggu depan kita akan touch SFF pasal support dari resistance menggunakan Ichimoku Cloud ni, sebab dia lebih advance. Jadi minggu ni kalau tuan-tuan free boleh tengok, boleh study sendiri macam mana nak pakai kita punya Ichimoku ni. So kita target untuk di H4 insyaAllah boleh sampai ke situ. insyaAllah. Sebab apa? Sini pernah menjadi kawasan resisten 1792. So untuk di daily, ini pun pernah jadi awan jugalah resisten, puncak kat situ. Ini pun swap zone yang cantik jugalah. Area swap zone yang cantik, pernah jadi resisten. So kat sini insyaAllah goal boleh sampai, dan sekiranya semalam daily strong sell, insyaAllah hari ini dia akan jadi sell jugalah sekiranya kalau mengikutkan SOP sell kita ni. Okay CFF, jadi untuk goal kita dah dapat satu setup sell menggunakan Ichimoku. Jadi harap kita dapat profit lah kali ni CFF. InsyaAllah. Orang Jepun dah kaji dia Orang Jepun dah ikut je kaji, video. kita pakai saja. Kita pakai saja insyaAllah. Okay, CFF nak share satu lagi pair ke Boleh? sebelum kita tutup? Boleh CPM, boleh. Alright, saya akan share mungkinlah kita akan tengok Bitcoin mungkinlah kita share, kita bincang sama-sama tentang Bitcoin. Boleh. Mana arah pergerakan Bitcoin Okey, Bitcoin ni tuan-tuan, sepatutnya Bitcoin dia naik tau. Sekarang ni Bitcoin tengah mengalami penurunan sedikit. Okey, jadi yang mana trader nak beli tu cantik sangatlah. Memang boleh belilah kan, tengah rendah, betul tak CPM? Okay. Alright. So sekarang tuan-tuan nampak tak? Ni price dia sangat cantik tuan-tuan untuk Bitcoin ni. Bitcoin ni kalau nak main long scalping pun boleh, long term pun boleh lah. Okay, kalau kita tengok untuk long macam mana. H4 long term sedikit, kalau long term sangat pun kan. Okay, tak apa, kita tengok H1 balik lah. Lebih scalping, lebih nampak cantik tadi. Okay, so di sini tuan-tuan tengok keadaan dia. Nampak dia masuk dalam awan tetapi tak jadi nak keluar. Sebab tu kita dilarang trade di dalam awan tuan-tuan walaupun sebatang besar dia masuk tapi dia boleh patah balik. Kita entry apabila dia keluar di bawah awan, candle sell keluar di bawah awan, dan biru masih berada di bawah merah. Sekarang ni biru masih berada di bawah merah tuan-tuan. Lagi hold untuk sell. Boleh lagi hold tuan-tuan. Boleh lagi hold. Walaupun kalau ikut support resistance ni sangat kuat agak berisiko juga. Tetapi still boleh hold walaupun dari mana dia ni kan. Tetapi sekarang ni berada di kawasan support tau. Ni kena alert sedikit lah, saya combine sedikit. Ini adalah satu kawasan support. Sebab apa tuan-tuan, dia yang paling cantik adalah apabila apabila candle tu mula-mula keluar awan. Itu yang paling cantik. Apabila dia berada di bawah awan dia ada dua keadaan sama. Ada dia nak continue ni macam boleh continue lagi. Tetapi kalau ikut di area support ni, dia ada agak bahaya lah juga. Dia nak buat double bottom. Saya combine sedikit lah tuan-tuan. Tak apa kot. Sedikit tercombine lah, dia ada double bottom. Kemungkinan untuk dia nak bounce naik balik tinggi lah. Tetapi kemungkinan dia nak break area sini pun juga tinggi. Okey, sebab dia ada reject area 50% sekarang ni kan. Nampak dia turun, dia naik dekat area 50% kalau tuan tarik ribut. Dan sekarang dia nak turun pun lagi juga tinggi. Okey. Pada pendapat saya, dia keadaan market macam ni, yang mana ada entry tadi masih boleh hold. Yang mana yang belum entry, better jangan lagi entry. Tunggu dulu macam mana, tunggu next candle sama ada dia reject ataupun dia break area kawasan support ini. Kalau dia break, candle Ichimoku awan line biru ni di bawah merah lagi, masih berada di bawah awan, tuan-tuan boleh hold lagi lama-lama. Boleh hold lama-lama dia hold. Tapi kemudian berhati-hati saya takut lepas ni ada rejection, dia akan naik balik. Okay, so just sebagai satu perkongsian pada saya lebih selamat macam tu. Okay. Okay, CFF? Ya. Alright. So,
So, So, nak share apa-apa lagi Pat tak? okay, saya rasa saya punya perkongsian setakat sini saja Seafood F. Betul. Dan kita akan close dulu untuk sesi kita hari ini. Jadi kalau tuan-tuan nak perbincangan lebih lanjut, jom kita masuk ke dalam kita punya channel ataupun grup Telegram kita. InsyaAllah kami akan aktif kat dalam tu. Dan tuan-tuan boleh bertanya apa saja kat dalam tu. Okey. Okey tuan-tuan, sebelum tu ada satu pesanan. Okey, ada apa untuk iklan-iklan yang sebelum ni akan dikeluarkan. Okey, kalau tuan-tuan ada klik iklan-iklan dikeluarkan, contoh promosi sebagainya, tetapi pergi kepada orang lain, maknanya tak pergi kepada Cik Firman disebabkan ada kesalahan di dalam nombor WhatsApp yang diletakkan mungkin terlepas pandang, Cik Firman terlepas pandang, minta maaf. So nombor yang betul-betulnya tuan-tuan boleh dapatkan di masa live ni. Ni ada nombor live sekarang, tengah update balik nombor tu. Okey, dapat tu minta maaf, okey. Yang tak disengajakan lah. So kalau tuan-tuan tekan dapat orang lain tu salah. Cik Firman ni dia punya WhatsApp dia, kalau tuan-tuan tekan dia ada gambar, dia ada tulis Efek Jaya punya profile. Okey, so tuan-tuan boleh ambil nombor telefon dekat sini lah, nombor telefon Cik Firman yang betul-betulnya lah. Sebab dalam tu ada orang kata apa, silap sedikit lah Cik Firman lah. Silapan teknikal lah, tetapi baru diperasan lah. Okey, so nombor Cik Firman untuk Efek Jaya 019 5903767. Saya ulang balik, 019 5903767. Dekat WhatsApp tu, dekat iklan sebelum ni 019 590 betul dah, belakang salah. Dia sepatutnya 3767 tetapi 6737. Kesalahan daripada Encik Firman tu sendiri. So tuan-tuan maknanya betulkanlah siapa yang ada tekan hari tu pergi kepada orang lain, boleh ambil nombor saya bagi tadi tu. Baik. Okey. Baik. Jadi mohon maaf atas sebarang kesilapan teknikal tadi. Dan harap tuan dapat mesej lah Cik Firman dengan nombor yang sebetulnya lah. Alright, jangan akhir pesanan kami, jangan lupa like button, tekan button like dan subscribe di YouTube MFM TV Online dan juga Facebook page kami. InsyaAllah kita akan upload video pembelajaran hari ini kat live kita nanti insyaAllah. Dan kita akan jumpa esok lah untuk analisa pasaran untuk minggu ini. Okay, boleh Sifai? Okey, Sifai, kita dapat hujung rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua. Kami memohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.